Azraiko bagi aku adalah representasi identiti orang Malaysia. Aku tahu dia orang Kedah tapi aku pandang dia sebagai representasi identiti orang Malaysia. Kenapa aku cakap macam tu? Yeah. Sebab Azraiko bila aku dapat tahu berita dia meninggal tadi, aku buka balik Facebook, check memories aku dengan dia. Sejak tahun 2013, setiap tahun dia akan wish aku selamat hari jadi tapi dalam bahasa Tamil. Dia akan post dekat wall aku, Pirandenal Valtukal Kishanan. Dia akan setiap tahun dia akan cakap. Sebab dia fasih berbahasa Tamil. Dia boleh cakap bahasa Tamil, dia boleh cakap bahasa Cina, bahasa Melayu, Bahasa Siam. bahasa Siam pun boleh sikit. So he is a mixture of the identity yang ada di negara ni. Jadi dia adalah representasi kemajmukan yang ada di negara Malaysia. Dan untuk memahami bahawa dia bertanggungjawab terhadap kegembiraan terbesar dalam sejarah sesiapa sahaja yang menyokong pasukan Kedah adalah mungkin antara legasi terbesar yang boleh anda bina di arena bola sepak Malaysia kan. Luar biasalah pencapaian Azraiko. Aku nak tanya Hang satu soalan. Dalam pengalaman Hang menonton bola sepak di Malaysia, apa memori terindah Hang tentang Azraiko? Kalau orang sebut Azraiko tu apa, what's your fondest memory of Coach Azraiko? Aku rasa ini rahsia umum lah. Semua orang tahu yang dia membawa Kedah memenangi double treble, iaitu satu sejarah yang belum pernah pasukan lain cipta pada ketika itu. Jadi itu yang melonjakkan nama beliau sehingga di peringkat yang tertinggi lah pada ketika itu. Tapi walaupun itu terjadi, Kish, walaupun core memori aku lah, memori asas aku mengenai Azraiko ketika aku mengenali dia dulu ketika dia menjadi seorang ketua jurulatih. Dia tak kenal aku pun pada ketika itu aku di bangku sekolah ketika itu kan. Ialah double treble. Tetapi setiap kali aku berbicara dengan dia mengenai perkara tersebut, dia tak pernah nak ambil 100% kredit terhadap perkara tersebut. Dia kata dekat aku macam-macam. Dia kata dekat aku yang itu adalah nasib dia baik sebab dia dapat pemain-pemain yang boleh bersatu padu pada ketika itu. Dia juga kata yang situasi di Kedah ketika itu memungkinkan dia untuk memenangi double treble tersebut, di mana Kedah pada ketika itu ibarat mesin pengeluar ubi. Ubi-ubi baru, ubi-ubi yang sangat berkualiti ketika itu. Ya bayangkan saja Badrul Bahtiar, Karim Muhaimin semua masih belum berumur 20 pun pada ketika itu. Betul. Kan? Dan dia juga ada beberapa pemimpin yang baik, Victor Andrak, Cornelius Bernard Haging, semua dia cakap aku. Tapi dia tak pernah kata itu mengenai dia. Dia tak pernah kata disebabkan saya ada dekat situ, sebab itulah skuad ini berfungsi dengan baik. Tak. Dia juga kata yang Datuk Wira Osman Aziz ada seorang pengurus yang sangat baik menjaga kebajikan pemain-pemain. Dia juga kata kat aku, Allahyarham Datuk Ahmad Basri Akil, figura yang sangat besar dalam bola sepak Kedah, juga menyumbang ke dalam kejayaan Kedah ketika itu, tetapi dia tak mengambil banyak kredit mengenai perkara tersebut. Bila hang tanya aku apa memori, itu adalah memori aku. Seorang yang apa? Hang tadi hang cakap pasal identiti Malaysian kan? Identiti sebagai rakyat Malaysia kan, dia boleh banyak berbahasa Tamil, berbahasa Mandarin sebagainya. Juga orang Malaysia yang seharusnya pada pandangan aku harus santun. Orang yang santun kan. Santun ni perkataan yang tidak terlalu sinonim dengan ketua jurulatih. Ketua jurulatih seharusnya ada dia punya arrogance in a good way. Arrogance in a good way. Ada dia punya leadership capability tu keluar di muka dia apa semua. Kita dah banyak kenal ketua jurulatih lah kan. Tapi rupa-rupanya ketua jurulatih tak perlu selalu macam tu. Ketua jurulatih juga boleh menjadi orang yang santun. Bukti dia ada di Allahyarham Azraiko. Kau tahu apa yang dilawak sikit lah bila aku fikir balik. Top 3 memory terburuk aku sebagai penyokong bola sepak ni. Aku tahu. Satu adalah Malaysia kalah 10-0 UAE. Yang kedua adalah Perak kalah lawan Kedah, final Piala Malaysia. AA kena red card. AA kena red card.
itu memang memori yang sangat buruk lah. Aku emo lah. Time tu memang emo lah. Muda lagi kan. Aku rasa aku kat 2007 kan. Hang baling permainan 2008. kan? Hang baling permainan macam Aku tak tahu lah. Tapi aku time tu Form 2, Form 3 lah. Aku tak ingat lah. Memang emo lah. Budak emo lah time tu. Yang ketiga Faiz adalah kekalahan Perak di tangan Sarawak 6-1 Oh ya, di Kuching. Aku ingat. Waktu tu aku belajar kat Miri dan aku ingat bila aku tahu yang Perak Piala Malaysia grouping sama dengan Sarawak, game main kat Kuching tu, aku book flight nak datang ke aku fly dari Miri ke Kuching semata-mata nak tonton game tu. Aku seorang je orang daripada Perak yang ada dekat tempat media tu. Time tu aku dah mula menulis untuk goal.com dah. Seorang je. Yang lain semua media-media Sarawak ni kena dengan stadium penuh time tu Sarawak peak form stadium negeri 2013, Kuching tu 2014 lah. penuh Faiz, penuh dengan player-player macam Junior Estal dekat sana dah masa tu. Junior ada. Aku rasa Bobby Gonzalez pun ada. Cuma aku penyerang dia tu Yang rambut ni ke? Marco. tak, bukan. Gabor. Aku tak ingat lah nama penyerang dia. Tapi dia ada satu penyerang, kalau tak silap aku, Prolific daripada lah. Eastern Europe daripada Eastern Europe yang memang power. Ke Muhammad Salibasic. Muhammad Salibasic. Mungkin Muhammad Salibasic, aku kurang pasti. Tapi apa yang aku tahu 6-1 lah malam tu. Kekecewaan yang luar biasa. Memang luar biasa. Sakit hati tu sakit hati lah. Dan aku ingat selepas kekalahan tersebut, time tu pasukan Perak FA ni bukanlah pasukan yang ada reputasi yang terbaik. Banyak drama-drama di belakang Zaman gelap tabir. lah. Banyak drama-drama di belakang tabir. Dan aku ingat lagi balik ke Ipoh selepas kekalahan tersebut, SPRM raid orang-orang Perak FA, suruh SPRM check main-main dan juga Azrai. And waktu tu aku pernah borak dengan Coach Azrai. Coach Azrai memang kecewa dengan benda tu. Bahawa dia dilihat sebagai individu yang mungkin bertanggungjawab, ada benda-benda lain ke, elemen lain ke. Aku nampak kekecewaan yang ada di muka dia waktu tu. Dan benda tu mengecewakan bagi aku sebab awal musim tu bila dapat berita yang Coach Azrai kau ambil alih Perak, dia punya gembira tu lain macam Faiz. Sebab ini adalah jurulatih yang once upon a time menang double treble. Tiba-tiba dia ambil alih pasukan Hang rasa macam boleh ni Perak season ni boleh ni. And time tu season tu Perak bawa masuk ada Fariza Malias kan, goalkeeper. So ada positif momentum lah, ada harapan. Tetapi juga di sebalik pemilihan pemain-pemain import yang aku percaya tidak dilakukan oleh Coach Azrai, nama-nama macam Karim Rouhani yang pelik-pelik semua tak begitu menjadi. And Perak season, it was a forgettable season lah. Tapi apa yang aku ingat daripada season tu Faiz, kerana season tu aku mula menceburi bidang kewartawanan. Even though aku masih belajar di goal.com, daripada semua orang yang aku cuba contact nak try temu bual, nak try ni, ramai yang pandang aku sebagai budak hingusan, budak muda yang apa dia ni dah interview kan. Coach Azrai tak pernah Faiz. Daripada awal dia sentiasa akan melayan, dia sentiasa akan menjawab soalan-soalan aku dengan jujur, dia sentiasa akan menghormati aku. Tak pandang aku sebagai budak muda, budak yang baru nak up, tak ada. Dia hormat aku sebagai individu yang nak jadi football journalist, dan dia akan layan aku sebagai seorang profesional. Dan itu adalah penghormatan yang aku terima daripada dia yang aku takkan lupa sampai bila-bila. Itu adalah memori kegemaran aku. Tak berkaitan dengan bola sepak sama macam berkaitan dengan aspek kemanusiaan yang ada pada Coach Azrai Kor. Kebolehan dia untuk melihat seorang anak muda yang mahu menjadi seorang wartawan dan dia menghormati anak muda tersebut sebagai seorang profesional. Dan itu perjalanan aku sepanjang 10 tahun lepas untuk sampai ke mana aku ada sekarang. Benda tu takkan lancar kalau tanpa karakter-karakter seperti Azrai Kor yang sentiasa memberikan penghormatan dan membantu aku expand aku punya abilities. Aku dengan kawan-kawan satu generasi dengan aku di sekolah. Dulu sampai ada satu catchphrase daripada Azrai Kor yang kami ulang-ulang dan akhirnya itu jadi inside joke kami. Azrai Kor, kalau ada boleh lihat balik dalam banyak temu ramah beliau, temu ramah di tepi padang latihan ke apa ke, dia akan ada satu ayat yang dia akan guna ulang-ulang sekali. Dengan berulang-ulang sampaikan perkara tu lekat di kepala kami ni, dan kami akan memainkan sama-sama kami catchphrase ni. Atau ayat dia apa? Apa sekalipun.
Ini satu tugasan berat kepada pasukan kita. Apa sekalipun, sekalipun, kita ya. itu experience Itu experience dia. akan kekal dengan aku dengan kawan-kawan sekolah aku akan kekal sampai Apa sekarang. sekalipun dengan baju pink. Dengan baju pink. Baju pink. Itu memang Pink Coach Azraiko is a legendary item. Kalaulah Arena Bola Sepak Malaysia ni ada museum tersendiri FAM. Tolong. Buka museum bola sepak Malaysia. Kalau ada museum bola sepak Malaysia, salah satu baju pink Azraiko kena